Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita dapat berjumpa lagi di dalam kelas PDPR mata pelajaran Ulum Syar'iyah bahagian ibadah. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tajuk pelajaran azan dan iqamat. Anak-anak yang dikasihi sekalian, siapa yang pernah dengar azan? Siapa yang pernah dengar iqamat? Ustaz yakin dan percaya semua anak-anak pernah dengar azan dan iqamat. Tetapi berapa ramai di kalangan anak-anak yang tahu tentang azan dan iqamat? Jadi, hari ini mari kita sama-sama pelajari tajuk azan dan iqamat. Azan. Erti azan dari segi bahasa ialah pemberitahuan. Dari segi istilah, lafaz tertentu untuk memaklumkan masuknya waktu solat. Erti iqamat dari segi bahasa, mendirikan. Dari segi istilah, lafaz tertentu meminta jamaah bangun untuk menunaikan solat. Hukum bagi azan dan iqamat adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut untuk dilakukan. Seterusnya, syarat sah azan dan iqamat. Yang pertama, Islam. Kalau orang kafir tidak sah ya azan iqamat. Kedua, mumayyiz. Kalau belum mumayyiz, okey, hukumnya makruh ya. Dekat sini belum mumayyiz. Okey, apa maksud mumayyiz? Mumayyiz ialah seorang kanak-kanak yang boleh membezakan antara baik dan buruk, antara makanan dan sesuatu benda yang tak boleh dimakan. Contoh, macam adik kita yang berumur 2 tahun ke bawah. Dia kalau nampak sesuatu barang, dia kutip, dia makan. Bila dia makan tu, kalau bukan makanan tu benda, itu maknanya dia belum mumayyiz. Dia panjat tinggi-tinggi, dia lompat tinggi-tinggi, sebenarnya bukan sebab dia berani. Dia sebenarnya tak dapat bezakan antara bahaya dan selamat. So, kalau dah mumayyiz, baru azan dan iqamat itu sah. Yang ketiga, mesti lelaki. Kalau perempuan, tidak sah. Okey. Yang keempat, mesti masuk waktu solat. Kalau belum masuk waktu, boleh azan ke? Tak boleh. Yang kelima, sempurna lafaz azan dalam satu waktu tanpa berhenti dalam satu tempoh yang panjang. Maknanya masa azan tu azan lah, jangan tiba-tiba berhenti, pergi minum air dulu, bersembang dan sebagainya. Jangan. Azan berturut-turut kalimahnya sehingga selesai. Dan yang keenam, tertib. Okey, seterusnya perkara sunat bagi muazzin, iaitu orang yang melaungkan azan. Okey, yang pertama, suci daripada hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Maksudnya sebelum dia nak azan tu, okey, dia pergilah ambil wuduk dulu. Kalau dia berhadas besar, pergilah mandi wajib dulu. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, berdiri betul. Pernah keluar soalan periksa, apakah hukum muazzin melaungkan azan dalam keadaan duduk? Hukumnya adalah makruh. Yang keempat, muazzin orang yang berakhlak mulia. Yang kelima, tartil, sebutan yang fasih dan betul. Ini pun pernah keluar soalan dalam peperiksaan. Soalannya berbunyi, apakah perbezaan antara azan dan iqamat? Okey, azan lafaznya mesti tartil dan nyaring.
iaitu dia kuat dan berlagu. Okey. Tapi kalau iqamat pula, lafaznya mestilah fasih dan cepat. Jangan lambat-lambat sebab nak solat dah ni. Okey. Seterusnya, perkara makruh dilakukan ketika azan. Yang pertama, terlalu memanjangkan suara sehingga mengubah makna lafaz azan. Okey. Bila kita nak azan tu, jangan sampai nak lagu-lagu sangat, panjang-panjang sangat sampai boleh ubah makna lafaz azan. Itu tak boleh ya, jangan ya. Okey, kalau nak panjang pun ikut dia punya hukum tajwid dan harakat dia. Yang kedua, dilaungkan oleh orang fasik. Makruh ya orang fasik azan. Orang fasik ni siapa ustaz? Orang fasik ni ialah orang Islam yang selalu melakukan dosa, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Okey, yang ketiga, dilaungkan oleh kanak-kanak yang belum mumayyiz, tidak tahu membezakan baik ataupun buruk. Macam Ustaz cakap tadi, yang syarat sah azan dia mestilah mumayyiz. Okey, kalau tak mumayyiz dia makruh. Dia masih sebenarnya masih sah tapi dia makruh. Lebih baik cari orang yang dah mumayyiz. Dan yang keempat, bercakap-cakap atau bermain ketika azan. Jangan ya. Ini selalu masa kita sekolah dulu sebelum COVID-19 ni, ustaz selalu tengok, selalu perhatikan. Time azan asar, time tu lah nak bising, nak bercakap, nak bermain, berlari. Kalau boleh, masa azan tu duduk diam-diam, jawab azan tu. Itu lebih baik daripada kau bermain. Okey, seterusnya tentang fungsi dan peranan azan dan iqamat. Ini termasuk dalam nota tambahan. Okey, tapi pernah keluar dalam peperiksaan. Soalan dia berbunyi, apakah fungsi azan selain daripada memberitahu masuk waktu solat? Okey, antara lain fungsi atau peranan azan ialah dilafazkan di telinga bayi yang baru lahir. Telinga sebelah kanan diazankan, telinga sebelah kiri diiqamatkan. Seterusnya dilaungkan ketika kecemasan seperti ketika kebakaran atau ribut atau tsunami atau gempa bumi dan sebagainya. Seterusnya mengiringi orang yang bermusafir, terutamanya yang nak pergi haji, nak pergi umrah. Sebelum mereka pergi tu, sebaik-baiknya ahli keluarganya laungkan azan. Seterusnya menghadapi peperangan, dan yang seterusnya ketika sesat, sama ada di laut ataupun di hutan. Okey, seterusnya perbezaan azan dan iqamat. Okey, ini contoh jawapan dia. Azan dilaungkan sebanyak 2 kali lafaznya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali. Okey. Kalau iqamat, sekali sahaja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sekali sahaja. Seterusnya melaungkan azan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Iqamat pula dilafazkan secara fasih, cepat dan suara yang sederhana. Dan yang seterusnya dilaungkan sekali sahaja setiap kali masuk waktu solat. Tetapi iqamat sunat dilaungkan pada setiap kali hendak mendirikan solat. Okey. Alhamdulillah, Ustaz rasa setakat ini sahaja dulu penerangan Ustaz tentang tajuk pada kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada kelas PDPR yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.